Soalan saya, soalan nombor 1. Terima kasih. Salam sejahtera. Selamat berpuasa kepada rakan-rakan yang beragama Islam. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tuaran. Kementerian Pengangkutan melalui Jabatan Laut Malaysia telah menerima maklumat mengenai kejadian kehilangan kapal MV Daikat 06 daripada wakil syarikat perkapalan yang dilantik iaitu syarikat NK Resources Sdn Bhd pada 10 Januari 2023. Ia merupakan susulan daripada laporan polis yang dibuat pada 9 Januari 2023 di Balai Polis Seri Manjung, Perak oleh wakil syarikat perkapalan berkenaan. Berdasarkan semakan yang dibuat, kapal berkenaan telah tiba di Lumut pada 19 Disember 2022 jam 12.30 tengah hari dan memulakan operasi memunggah masuk kargo bermula jam 3.43 petang pada hari yang sama. Dilaporkan bahawa kapal tersebut turut melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan kepada peralatan navigasi dan komunikasi seperti radar, Global Positioning System dan saluran Very High Frequency VHF di jeti ICP Lumut. Operasi memunggah kargo telah diselesaikan pada 22 Disember 2022. Berdasarkan rekod pergerakan kapal yang dipantau oleh Jabatan Laut Malaysia melalui sistem Automatic Identification System ataupun AIS, kapal MV Daikat 06 direkodkan berlayar keluar daripada Lumut pada 23 Disember 2022 dan berlabuh di perairan Sungai Besar pada 26 hingga 28 Disember 2022 untuk penyelenggaraan sistem enjin utama dan saur. Kapal tersebut juga dikesan telah menutup sistem AIS pada 25 Disember 2022 dan pada 29 hingga 30 Disember 2022. Posisi terakhir kapal MV Daikat 06 dikesan melalui pemantauan AIS adalah pada 1 Januari 2023 iaitu di Sektor 9 Traffic Separation Scheme TSS di sekitar Pulau Mungging. Dalam pada itu, kedudukan terakhir yang diterima melalui isyarat kecemasan Emergency Positioning Indication Radio Beacon daripada Agensi Penguasaan Maritime Malaysia APMM dikesan pada latitude di perairan Indonesia. Sejurus maklumat kejadian kehilangan MV Daikat 06 diterima pada 10 Januari 2023, JLM telah mengambil tindakan bagi mendapatkan keterangan awal daripada wakil syarikat perkapalan tersebut. Dimaklumkan bahawa kali terakhir kapal MV Daikat 06 dapat dihubungi adalah pada 1 Januari 2023 yang ketika itu dilaporkan berada di sekitar perairan Tanjung Penyusup, Kota Tinggi, Johor. Selepas daripada itu, pemilik dan wakil syarikat perkapalan gagal menghubungi dan mengesan lokasi kapal tersebut. Lanjutan itu, JLM telah mengambil tindakan yang sewajarnya termasuk mengadakan perbincangan susulan dengan pemilik kapal pada 17 Januari 2023. Pemilik kapal telah diminta membuat satu lagi laporan polis di Balai Polis Pelabuhan Kelang untuk memaklumkan kejadian kehilangan kapal tersebut bagi membolehkan siasatan lanjut dilakukan oleh agensi yang berkaitan. Dalam hal ini, borang kemalangan KEM1 telah diterima oleh Jabatan Laut pada 19 Januari daripada wakil syarikat Daikat Sdn Bhd. Seterusnya pada 20 Januari 2023, JLM telah menubuhkan jawatan kuasa siasatan dengan skop dan penumpuan siasatan menjurus kepada perkara seperti berikut. Yang pertama, keselamatan perairan dan keselamatan kapal. Yang kedua, pengumpulan fakta mengemukakan penemuan dan cadangan tindakan seperti tindakan kompaun dan lain-lain yang bersesuaian. Ketiga, mengemukakan laporan dalam masa 30 hari daripada tarikh penubuhan jawatan kuasa siasatan. Kementerian Pengangkutan melalui Jabatan Laut akan menjalankan siasatan menyeluruh bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian dan melaksanakan tindakan yang sewajarnya berdasarkan penemuan dan cadangan jawatan kuasa siasatan yang ditubuhkan mengikut mana-mana perundangan yang berkaitan. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Tuan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang begitu komprehensif. Soalan tambahan. Salah satu daripada keluarga mangsa mengatakan bahawa kerajaan kelihatan tidak bersungguh-sungguh untuk mencari kapal yang hilang itu. Mereka mengatakan bahawa kalau kerajaan telah berbelanja 500 juta untuk mencari kapal terbang MH370 yang mempunyai 227 penumpang dari 14 buah negara, tetapi bagi ini, kapal yang ini daripada 5 orang kru daripada 2 buah negara
berapakah sebenarnya kerajaan akan bersedia untuk berbelanja untuk mencari? Sebab setakat hari ini ya 3 orang daripada Malaysia itu, Encik Muhammad Safrizan daripada Batuan Pulau Pinang, Muhammad Sudir daripada Sandakan Sabah, dan saudara Darren Litor daripada Sebanggar Sabah. Kesemua keluarga mereka masih tertanya-tanya, apakah sebenarnya kesungguhan kerajaan untuk benar-benar mencari kapal yang hilang ini daripada setakat menyiasat saja. Terima kasih. Yang Muhammad Tuaran, yang pertamanya memang kita bersungguh-sungguh mencari. Saya rasa dan yakin kepada agensi-agensi kita bahawa tidak ada soal dari segi kita mempertimbangkan dari segi kos. Ini nyawa manusia. Kita bukan melihat kepada kos tersebut. Namun begitu secara faktanya ialah dari segi kawasan di mana bot itu hilang, ia berada di perairan Indonesia. Jadi dari segi pihak berkuasa untuk mencari dan menyelamat SAR itu di bawah pihak berkuasa Indonesia. Jadi sudah tentu Wisma Putra ada berhubung dengan pihak berkuasa di Indonesia. Tambahan pula dari segi operasi menyelamat dan juga SAR ini adalah di bawah bidang kuasa APMM, dan pihak Jabatan Laut juga sentiasa berhubung dan bekerjasama dengan pihak APMM untuk kita pastikan usaha untuk mencari dan menyelamat ini akan dapat kita teruskan, dan tidak benar mengatakan bahawa kita mengabaikan pihak operasi mencari dan menyelamat ini. Jadi saya nak memberikan kepastian kepada Yang Berhormat bahawa memang saya telah pun mengarahkan pihak Jabatan Laut untuk memantau secara serius dan memastikan bahawa misi untuk kita terus mencari kapal ini akan diteruskan bersama-sama dengan pihak berkuasa di pihak Indonesia. Jadi saya berharap mesej ini dapat disampaikan oleh Yang Berhormat Tuaran kepada keluarga-keluarga. Terima kasih. Yang Berhormat Kuala Narus. Terima kasih. Kubang Keria. Saya ingin dapat penjelasan oleh kerana kehilangannya dalam tempoh yang agak panjang dan nakoda kapal serta operator daripada Indonesia yang mengendalikan kapal tersebut. Persoalan saya sejauh mana kerjasama dengan kerajaan Indonesia khususnya diterima oleh kerajaan Malaysia hingga setakat ini bagi menapasti punca dan di mana kedudukan yang terakhir, sebab dia berada di perairan Indonesia dan kapten serta pengurusan kanannya ialah daripada negara jiran kita. Terima kasih. Yang Muhammad Kubang Krian, memang saya nyatakan bahawa posisi terakhir apabila AIS itu masih berfungsi, dia berada di perairan Indonesia. Jadi posisi terakhir sebelum kapal itu dinyatakan hilang, dia berada di perairan Indonesia. So tentu misi pencarian itu fokus di kawasan perairan Indonesia. Dan memang pihak berkuasa kita ada berhubung dengan pihak berkuasa Indonesia untuk meneruskan pencarian dan juga sebarang usaha diusahakan oleh pihak di Indonesia. Cuma dari segi laporan siasatan itu memang kita mengambil satu pendekatan yang cukup serius. Malah Jabatan Laut telah pun menyiapkan laporan ini. Jadi laporan ini masih kita teliti di peringkat kementerian dan kita akan mendapatkan ulasan daripada pihak Jabatan Perguam Negara supaya saya juga berniat untuk memastikan laporan ini dari segi fakta-faktanya semuanya terbuka. Dan saya tidak ada masalah untuk membuka laporan ini untuk perhatian ataupun dijadikan sebagai satu laporan terbuka kepada orang ramai. Terima kasih.